Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ziyad bin Ilaqah, beliau berkata, Mughirah bin Syu'bah menjadi imam kepada kami, dan dia telah bangun pada 2 rakaat yang dikerjakannya. Kami pun menyebutkan subhanallah. Dia menjawab subhanallah wa madha, dan terus bangun. Apabila dia selesai bersembahyang dan memberi salam, sajadatai sahwi, dia sujud sahwi 2 kali. Dan apabila selesai, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang telah kulakukan itu. Abu Daud berkata, demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Layla daripada Sya'bi daripada Mughirah bin Syu'bah. Abu Umais meriwayatkannya daripada Thabit bin Ubaid. Beliau berkata, Mughirah menjadi imam kepada kami sama seperti hadis Ziyad bin Ilaqah. Abu Daud berkata, Abu Umais ialah saudara kepada Al-Mas'udi. Sa'ad bin Abi Waqqas telah melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Mughirah. Imran bin Husain, Dhahhak bin Qais, Muawiyah bin Abi Sufyan pun begitu juga. Ibnu Abbas memfatwakan demikian, dan Umar bin Abdul Aziz pun begitu juga. Abu Daud berkata, ini ialah berkenaan dengan orang yang bangun pada 2 rakaat sembahyangnya, kemudian dia sujud selepas memberi salam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Thauban daripada Nabi SAW, baginda bersabda, untuk setiap sahwi, lupa, itu ada 2 sujud selepas seseorang itu memberi salam. Tidak ada orang lain yang menyebutkan daripada ayahnya selain daripada Amar. Ini bab sujud sahwi. Ada tasyahud dan salam, yakni sebelum mengerjakannya itu, selepas mengerjakannya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa Nabi SAW telah menjadi imam kepada mereka dalam sembahyang. Lalu baginda terlupa, maka baginda sujud 2 kali, kemudian bertasyahud, kemudian memberi salam. Babu sirafin nisa qabla ar-rijal min as-salah. Bab orang-orang perempuan pergi dahulu setelah selesai bersembahyang sebelum orang-orang lelaki. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Salamah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memberi salam, baginda duduk sebentar. Wa kanu yarawna, dan para sahabat berpendapat, anna dzalika, duduk Nabi itu ialah supaya orang-orang perempuan keluar terlebih dahulu, yakni sebelum lelaki, yakni daripada masjid. Kaifal insiraf minas salah, bagaimana bangun setelah mengerjakan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qabisah bin Hul, yaitu seorang lelaki daripada Tayyi, daripada ayahnya yakni Hul, bahawa beliau telah bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pergi ke kedua-dua arahnya, yakni ke kanan dan ke kiri. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri dia pergi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, janganlah seseorang daripada kamu memberikan habuan kepada syaitan daripada sembahyangnya itu. Jadi jangan bagi bahagian sembahyang dia tu kepada syaitan, iaitu untuk tidak berpaling kecuali ke arah kanannya, untuk tidak bangun pergi kecuali ke arah kanannya. Kerana aku sesungguhnya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak ataupun lebih banyak beliau bangun pergi ke sebelah kiri apabila selesai bersembahyang. Umarah berkata, aku telah pergi ke Madinah selepas itu,
aku tengok rumah-rumah Nabi SAW letaknya di sebelah kiri, bahagian depan masjid, bahagian sebelah imam. Ini bab sembahyang, seseorang sembahyang sunat di rumah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, berilah untuk rumah-rumah kamu sebahagian daripada sembahyang kamu. Berilah sebahagian daripada sembahyang kamu itu kepada ataupun untuk rumah kamu. Jangan kamu jadikannya, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kubur. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa Nabi SAW bersabda, sembahyang seseorang di rumahnya lebih afdal daripada sembahyangnya di masjidku ini, kecuali sembahyang fardu. Ini bab orang yang bersembahyang dengan tidak menghadap ke arah kiblat, kemudian baru dia tahu bahawa dia tersilap. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW dan para sahabatnya dulu bersembahyang dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah turun ayat ini, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, kamu hadapkan dirimu ke arahnya. Maka ada salah seorang lelaki daripada Bani Salimah lalu dekat satu masjid. Dia pun memanggil mereka ketika mereka sedang rukuk dalam sembahyang subuh, supaya menghadap ke arah nahwa Baitul Maqdis. Mereka sedang rukuk dalam sembahyang subuh dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Dia kata apa? Dia berseru, ala, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah pun dipalingkan ke arah Kaabah. 2 kali dia kata lagu tu. Qala, perawi berkata, ataupun dia sendirilah kata, famalu kamahum ruku'un ilal Kaabah. Mereka pun berpusing seperti mana asalnya, mana pada tempat masing-masing dalam keadaan rukuk ke arah kiblat, menghadap kiblat. Ayat ni Kaabah. Begitulah. Jadi hak baru ni kita ada sikit lagi ta'bih tu. Selepas daripada Imam Abu Daud di bawah tajuk bab man nasiya an yatashahhada wa huwa jalisun. Hak riwayat Jabir bin Yazid Al-Ju'fi baru ni. Orang yang terlupa untuk bertasyahud dalam keadaan dia duduk, lepas pada hadis hak mula-mula tu, hak baru ni kita sudah sebut tu, hadis yang kedua ni sambung tu. Yang jadi kita baca situ tu, kalau tidak jadi tak faham lah. Sebab dia ada kaitan dengan hak sebelum tu. Ini riwayat Ziyad bin Ilaqah. Dia kata Mughirah bin Syu'bah jadi imam kepada kami. Dia bangun pada rakaat yang kedua, yakni dia tidak duduk tasyahud tu lah. Kami pun dia tidak duduk, dia bangun tu, kami pun kata subhanallah. Dia kata balik subhanallah, dan terus bangun. Apabila selesai sembahyang dan dia beri salam, lepas pada tu baru dia sujud 2 kali, sujud sahwi. Bila dia selesai bersembahyang, selesai semua, dia pun kata, aku telah melihat Rasulullah SAW buat supaya aku buat. Seperti inilah kita terjemah. Abu Daud kata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Layla daripada Sya'bi, daripada Mughirah bin Syu'bah. Lagu tu Abu Umais meriwayatkan daripada Thabit bin Ubaid. Dia kata Mughirah jadi imam kepada kami dalam sembahyang dia, sama seperti hadis Ziyad bin Ilaqah. Gapo dia Imam Abu Daud nak ayatnya? Dia nak ayatnya tak serupa hak baru ni kan, hak Jabir Al-Ju'fi baru ni yang kita sudah bincang panjang baru ni. Dalam riwayat dia cerita Mughirah bin Syu'bah juga. Di situ dia kata Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat baru ni, hak Jabir.
Iaitu apabila imam itu berdiri pada 2 rakaat, kalau dia teringat sebelum daripada dia berdiri betul, dia hendaklah duduk. Tapi kalau dia sudah berdiri betul dah, janganlah dia duduk, dan dia sujud 2 kali, sujud sahwi. Abu Daud berkata, dalam kitab aku ni tak ada riwayat Jabir Al-Ju'fi kecuali hak nisa. Tu. Kalau kita perhati sini, Imam Abu Daud bila-bila dia mari hak Jabir itu, dia nak tolak. Dia tidak setuju hak tu. Sebab apa? Hak ni, hak riwayat Jabir itu dia kata Mughirah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Tu beza dia. Sedangkan hak malam ni kita baca ni riwayat Ziyad bin Ilaqah. Mughirah semaya dengan kami. Lepas tu dia pun berlakulah, mana terlupa tu pada rakaat yang kedua tu, bangun. Bila dia selesai, dia kata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat seperti aku buat saat ni lah. Dia tidak kata Rasulullah kata. Dia kata dia lihat hak Rasulullah buat, dia buat, dia suka hak dia lihat Rasulullah buat lah. Maknanya hadis ini hadis fi'li. Adapun riwayat Jabir baru ni hadis qauli. Tu beza dia. Bukti Imam Abu Daud nak tolak riwayat Jabir itu, dia kata bukan satu orang riwayat lagu ni. Maknanya hadis Mughirah ni sebagai hadis fi'li, perbuatan dia. Bukan dia kata Nabi kata, tak. Hak Nabi buat. Hak Nabi buat. Jadi dia turut ni, dia tengok Nabi buat, Nabi tak ada kata. Gitu. Imam Abu Daud kata wa kadzalika, lagu tu juga, lagu ni lah asal ni. Yang ni hadis fi'li. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Layla daripada Sya'bi daripada Mughirah. Ini jalan lain. Orang panggil tariq lain, sanad lain. Lagu itulah. Maknanya sebagai hadis fi'li, bukan hadis qauli. Abu Umais, perawi lain pula. Dia ambil daripada Thabit bin Ubaid. Dia kata Mughirah juga semaya jadi tu imam kepada kami. Serupa dengan hadis Ziyad tu juga. Yang ini sebagai hadis fi'li, bukan hadis qauli. Itu dia. Yang ini beberapa orang melalui 3 sanad ini menceritakan Mughirah bin Syu'bah ni, dia tengok Nabi buat, lalu dia turut. Dia tak ada kata Nabi kata. Hanya riwayat Jabir itu saja yang menyebutkan Mughirah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Gitu. Jadi hak ni sanad ni orang-orang molek ni. 2-3 lain ni orang molek lah. Hak satu, hak Jabir itu tidak molek. Pasal dia tu lah ada. Bagi orang yang mengaji hadis, dia tengok. Dia tengok hak ni kemah, hak ni tidak kemah. Salah satu yang mengemahkan hadis tu sanad tu sendiri. Perawi-perawi dia tu orang molek lah. Lepas tu kalau banyak pula sanad tu serupa ya, lagi kuat. Hak tadi hak kata ini sebagai hadis qauli, hak Nabi kata, ya sanad hak tu hak ada tu pun orang tak kemah. Tu cara dia. Jadi dalam kitab Abu Daud ni, hak dia buat mari dulu tidak semesti makna hak dia setuju. Tidak bermakna hak tu bagi dia lebih kuat. Tak mesti. Kalau Muslim lagu tu lah. Kalau Muslim hak dia buat mari lebih dulu tu, hak tu lebih kemah. Hak nombor 2 kemah. Lepas tu kalau banyak tak hujung-hujung dia kurang sikit. Kalau Abu Daud tidak lagu tu. Boleh jadi hak kemudian tu lebih kemah. Itu cara dia tidak serupa. Abu Daud berkata Abu Umais, hak dia kata ni Abu Umais meriwayatkan daripada Thabit bin Ubaid. Abu Umais ni siapa? Iaitu saudara kepada Mas'udi, iaitu yang meriwayatkan hadis hak kita baca saat ni, mula-mula saat ni. Mas'udi meriwayatkan daripada Ziyad bin Ilaqah. Jadi Abu Umais ni adik-beradik kepada Mas'udi tu, dia kata. Habis kat tu. Lepas pada tu dia tidak setuju. Imam Abu Daud ni nak ayat sini dalam riwayat Jabir, lepas pada tu dia sujud sahwi. Sujud sahwi tu bila? Masa mana? Sebelum salat ke selepas salat? Tak ada ayat. Tak ada ayat. Sedangkan dalam riwayat hak ni selepas salat. Bila dia selesai semaya dia dah buat salat, dia pun sujud sahwi. Mana sujud sahwi tu selepas salat? Mana tak serupa riwayat Jabir dengan 2-3 riwayat ni. Tak serupa. Riwayat Jabir tu hanya riwayat sujud sahwi. Masa mana? Ketika mana? Tak ada ayat. Itu kekurangan dia. Dia nak ayat kekurangan dia. Lepas tu selain daripada tu,
Dia nak ayat Sa'ad bin Abi Waqqas buat serupa dengan Mughirah tu juga. Imran bin Husain sahabat Nabi buat lagu tu juga. Dhahhak bin Qais dan Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat-sahabat ni buat lagu tu juga, yakni bui salam sujud sahwi selepas daripada bui salam. Serupa dengan riwayat Ziyad bin Ilaqah. Jelas demon ni. Bahkan Ibnu Abbas memfatwakan lagu tu lah. Dia kata sujud sahwi ni selepas salam. Umar bin Abdul Aziz pun lagu tu juga. Dia kata sujud sahwi selepas salam juga. Qala Abu Dawud berkata, ini berhubung dengan orang yang bangun pada 2 rakaat sembahyangnya, yang ni dia tidak duduk, kemudian dia bersujud selepas mereka memberi salam. Selepas beri salam. Jadi Imam Abu Daud riwayat demon ni hak dia sebut saat ni semuanya riwayat sujud sahwi ni selepas salam. Yang ni mengikut riwayat Mughirah, hak lebih kemahnya iaitu sujud sahwi selepas salam. Sesuai dengan riwayat pendapat ni beberapa orang sahabat ni dia sebut. Jadi kalau kita tengok dalam kitab syarah kita ni, tiap-tiap seorang tu dia kata misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas lagu tu dia buat, mana hadis dia, duduk mana, adalah. Imran bin Husain mana, Muawiyah mana hadis, semuanya menunjukkan bahawa dia buat sujud sahwi selepas daripada salam. Umar bin Abdul Aziz gapo pun ada lah. Hak tu dia nak ayatnya. Beza di antara hadis Jabir bin Yazid Al-Ju'fi dengan hadis orang-orang lain, yang mana semuanya ambil daripada Mughirah belaka, tetapi hak tu seseolahnya hak Nabi kata, hak ni dak perbuatan Nabi, hadis fi'li orang panggil. Habis itu. Lepas tu Imam Abu Dawud mari pula hak lain pula, iaitu riwayat daripada Thauban daripada Nabi SAW. Dia kata untuk setiap sujud sahwi, untuk setiap sahwi tu terlupa tu ada 2 sujud. Selepas dia memberi salam, juga menyokong hak sebelum pada ni, hak sujud sahwi selepas pada bui salam. Hak sujud sahwi sebelum daripada bui salam tu, ni sudah sebut dah hak tu ada dah. Hak ni cerita dia nak sebut hak selepas salam. Selepas salam. Cuma ada 2 perkara di sini. Orang lain tak ada sebut daripada ayahnya selain daripada Ammar. Dia kata sebabnya Imam Abu Dawud ambil daripada 3 orang tu guru dia. Yang pertama ada haddatsana Amr bin Uthman, Rabi' bin Nafi', 2 Uthman bin Abi Syaibah, 3 ni 4 ni. Syuja' bin Makhlad, 4 orang ni. Dia kata Ibnu Ayyash menceritakan kepada mereka belaka daripada Ubaidillah bin Ubaid Al-Kala'i daripada Zuhair, maksudnya bin Salim Al-Ansi daripada Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Qala Amrun wahdahu an abihi. Ammar seorang saja daripada tu guru dia, 4 orang saat ni hak sebut Abdurrahman bin Jubair bin Nufair ni ambil daripada ayah dia, yakni Jubair bin Nufair. Jubair tu ayah dia tu ambil daripada Thauban. Hak tu seorang. Ada pun orang-orang lain semua kata Abdurrahman bin Jubair bin Nufair ni tu ambil daripada Thauban. Itu dia nak ayat. Orang lain tak ada sebut daripada ayahnya itu kecuali Ammar saja. Hanya Ammar yang sebut daripada ayahnya. Daripada ayahnya tu maksudnya Abdurrahman bin Jubair bin Nufair tu. Abdurrahman tu ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu ambil daripada Thauban. Bukan dia ambil terus daripada Thauban. Ada pun orang-orang lain dia kata Abdurrahman tu terus ambil daripada Thauban. Itu beza dia. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan hadis ini tidak kuat. Hadis ini dhaif sebab adanya Ibnu Ayyash, iaitu Ismail bin Ayyash. Tidak kuat. Jadi 4 orang saat ni ambil daripada Ibnu Ayyash ataupun Ismail bin Ayyash, ambil daripada mengikut Baihaqi-nya, dia kata tidak kuat, dia kata. Baihaqi mengatakan hadis ini sanadnya ada illat, iaitu
Ismail bin Ayyash tafarrud dalam meriwayatkannya, dan dia orang yang tidak kuat, kata dia. Itu Imam Baihaqi kata dalam Kitabul Ma'rifah dia. Ismail bin Ayyash tidak kuat. Tetapi orang lain membantah, termasuk Syekh Khalil Ahmad ini. Dia kata Baihaqi kata tak kuat itu, dhaif tu, tak kemah tu. Sebab apa? Sebab Ismail bin Ayyash ni betul dia tidak kuat sekiranya dia ambil daripada bukan orang-orang Syam, senegeri dengan dia. Kalau riwayat dia tu daripada orang Mesir kau misalnya, daripada orang Mekah kau, memang tak kuat. Tapi kalau riwayat dia tu daripada orang setempat dengan dia, orang Syam juga, kuat. Tak apa, boleh diterima dia. Sini dia riwayat daripada Ubaidullah bin Ubaid Al-Kala'i ini memang orang Syam juga. Jadi mana kata tak kuat tu tak kena. Tak kena. Sebab apa? Sebab Baihaqi sendiri dalam kitab dia, dia kata dalam bab tarkil wudu' minad dam. Tarkil wudu' minad dam, yani kalau keluar darah tak payah ambil air sembahyang. Di bawah bab tu dia kata ma rawa Ibnu Ayyash an-Syamiyyin sahih. Dia sendiri kata kalau Ibnu Ayyash sendiri riwayat daripada Syamiyyin sahih. Sini pula dia kata tidak sahih. Dia kata tidak sahih. Pasal apa? Pasal kan Baihaqi ni dia orang kuat. Kalau dalam Syafi'i ni peguam bela nombor 1. Kalau dalam bab hadis, dia royak dalil-dalil Syafi'i ni kuat hadis. Ada pun anak murid Imam Syafi'i hak lain tu dia lagu lain. Dia dari segi fiqh dia. Dia ni dia sokong dari sudut hadis. Kuat Syafi'i ni tengok, ni hadis. Sesuai dengan mazhab ni. Serupalah kalau dalam mazhab Hanafi ni iaitu Tahawi. Tahawi tu peguam bela nombor 1. Kalau dalam bab hadis, dia royak mazhab Hanafi ni dalam bab ni sesuai dengan hadis. Ni hadis dia. Hadis ni sahih misalnya. Gitulah. Sebabnya dalam mazhab Syafi'i kan sujud sawi tu sebelum salam. Kalau terima hak ni lagu mana? Kalau terima hak ni selepas salam. Sedangkan dia tak terima hak selepas salam. Ikut kesalahan lagu mana pun semua sebelum salam belaka kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi seperti yang kita sudah sebut dah, ikut mana-mana kesalahan pun selepas salam belaka. Begitu. Cuma di sini ada perkara lagi. Ya, orang boleh kata likulli sahwin sajdatan, setiap sawi, setiap terlupa kena sujud 2 kali. Jadi kalau orang tu sekali terlupa, mana kena sujud 2 kali. Kalau 2 kali, mana kena 4. Kalau 3 kali kena 9 lah. Dan begitulah seterusnya. Apa makna? Dia kata ni tak sesuai hadis ni. Itu dia tengok dari sudut makna. Selain daripada sanad tadi hak tadilah. Dia tengok dari sudut makna tak sesuai ni. Sedangkan kita tengok kalau banyak setara mana, berapa pun sahwi tu sujudnya 2 je. Di ujung tu tak kira lah selepas kau sebelum kau, sujud tu 2 je. Semua terima lagu tu. Ni kalau kita pakai hak ni untuk setiap sahwi. Setiap sahwi tu tiap-tiap lah. Dia pakai gitu. Jadi Baihaqi pertikaikan. Dia kata tak boleh pakai ni hak ni. Dia bercanggah dengan hak lain. Kalau kita nak tempat pakai jadi bercanggah. Sedangkan orang lain hak terima, dia kata tak ada bercanggah. Untuk setiap sahwi sama ada hak ni orang Hanafi bukan ni, sama ada hak alah kelebih ke, hak 4 jadi 5 ke, ataupun alah kurang. Alah kurang, hak 4 jadi 3 misalnya kita kata. Sujudnya 2 kali. Gitu. Bukan untuk setiap kali terlupa tu 2 kali dah. Untuk setiap terlupa, yakni kalau tengok dari sudut mana sekalipun, kerana lebih ke, kerana letak tak kena pada tempat dia ke, hak sepatutnya Fatihah tu pada ketika qiyamnya letak pada ketika duduk ke misalnya, tak kira lah mana-mana. Semuanya sujud 2 kali saja. Berapa pun kesalahan, dia kata boleh pakai. Bukan maksud sini kita pun tidak kata setiap kali terlupa, setiap satu tu kena 2. Maknanya kalau 2 terlupa 4, kalau 3 terlupa kena 6, kalau 4 terlupa kena 8. Makna gitu. Kita pun tak kata lagu tu, kata dia. Ini maksud lagu lain.
Jadi boleh pakai, tidak bercanggah dengan hak lain. Begitulah. Jadi dalam riwayat ini dia kata untuk setiap sahwi terlupa itu ada 2 sujud selepas seseorang tu beri salam. Lepas pada tu ada sebut tasyahud pula ke? Lepas tu ada salam pula ke? Tak ada sebut dalam hadis ni. Imam Abu Daud buat pula baksa lagi. Sujud sahwi ada tasyahud pula lepas pada tu. Dan ada salam pula. Orang hak pegang lagu tu dia pegang mana? Ni hadis ni pula, bab ni pula. Gitu. Riwayat daripada Imran bin Husain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya, jadi tu imam kepada mereka, lepas tu dia terlupa, dia bersujud sahwi 2 kali, lepas tu dia bertasyahud, lepas tu dia beri salam. Lepas tu dia beri salam. Bermakna bagi orang yang terima sujud sahwi ni selepas salam, makna 2 lah salam ada. Satunya hak duduk mula-mula tu, lepas tu beri salam. Beri salam. Lepas pada tu sujud sahwi. Lepas pada tu tasyahud. Lepas pada tu beri salam pula. Mana 2 kali dah beri salam. Inilah pegangan dia. Bagi orang yang kata, tak ada dah, memanglah sujud sahwi tu selepas beri salam. Tetapi lepas pada sujud sahwi tu tak ada dah tasyahud gapo, salam gapo, tak ada. Maka berhenti bangun, ikutlah nak buat gapo. Dia pegang dengan hadis lain. Ada juga orang kata lepas pada sujud sahwi selepas salam itu, situ ada tasyahudnya. Hak sebelum tu, sebelum salam tu tak ada tasyahud. Duduk ambil nama duduk je, beri salam. Tak ada tasyahud, tak ada. Beri salam. Lepas pada beri salam tu sujud sahwi. Lepas pada sujud sahwi baru tasyahud. Lepas pada tu baru beri salam. Ada juga lagu tu. Jadi macam-macam lah. Macam-macam. Masing-masing ambil ni. Tidak jadi masalah tu. Tidak jadi masalah. Itu masalah khilaf. Aku pada mana. Lepas tu orang kata sujud sahwi ni sebelum salam, sudah tentulah mana dia kena tasyahud dulu. Supaya dalam mazhab Syafi'i, tasyahud dulu, lepas pada tu sujud sahwi, lepas pada tu salam. Habis dah lah. Ada dah lah. Habis itu. Ada juga lagu tu. Jadi hak ni imam hak besar-besar belakang ambil. Tak ada jadi masalah. Inilah orang panggil masalah furu', masalah cabang. Jadi nak beza pendapat tak jadi masalah. Jadi kalau kita pergi tempat orang Islam kumpul ramai, misalnya kita kata Mekah, jadi kita boleh tengok macam-macam. Kita boleh tengok macam-macam. Tetapi ini tak apalah. Ini riwayat ini mengikut setengah ulama dia kata sahih lah. Syaukani kata, Ibnu Hibban juga ambil hadis ni dalam kitab dia sebut, Hakim juga, Tirmizi, dan Tirmizi kata hasan, Hakim kata sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim, Ibnu Hibban juga kata sahih, tapi Baihaqi kata dhaif hadis ini. Ibnu Abdul Bar dan ada lagi orang lain yang kata dhaif. Inilah kita tengok sesuatu hadis ni, ni kata dhaif, ni kata sahih. Ada masalahnya hukum dhaif ke sahih itu pun masalah ijtihad juga dalam bab hadis ni. Tidak kata kalau satu hadis tu sahih maka semua terima sahih. Ada juga lagu tu. Memang banyak dah lagu tu. Semua terima sahih. Ada juga. Tapi ada juga orang ni kata sahih, orang ni kata tidak sahih. Misalnya ni, ini menunjukkan hukum sahih kalau tidak sahih ni kadang-kadang dia mengikut ijtihad. Hak sepakat tu sepakat, hak sepakat dhaif pun ada juga, hak sepakat sahih pun ada juga. Tapi ada juga tidak sepakat macam ni, hak ni. Sebab Baihaqi kata dhaif, Ibnu Abdul Bar pun kata dhaif. Mereka kata hak mahfuznya, hadis ini tidak mahfuz. Bila kata tidak mahfuz itu, mana dia tengok hadis-hadis lain hak Imran bin Husain tidak lagu ni. Hak ni pelak-pelakkan. Sekala Imran bin Husain riwayat tak ada sebut tasyahud tu, tak ada. Dalam riwayat dia hak kebanyakan tak ada sebut tasyahud. Lagu mana sini ni ada tasyahud? Gitu. Jadi
Hak sebut ada tasyahud ni, lepas tu dia tasyahud, lepas tu dia beri salam. Hak sebut tasyahud ni, mereka kata ini tafarrud Ash'ath daripada Ibnu Sirin. Ni kan perawi dia Ash'ath mengambil daripada Muhammad bin Sirin. Ash'ath seorang aja kata dia hak kata lagu ni. Jadi kalau kita terima dia ni orang yang molek sekalipun, orang yang baik, orang yang thiqah sekalipun, dah hak lain-lain, hafiz hadis yang lain, anak murid Ibnu Sirin yang lain ramai lagi, tak ada ayat lagu tu. Misalnya dia kata Nasai kemukakan hadis ini tapi tak ada sebut tasyahud, tak ada sebut. Dia sujud 2 kali, lepas pada tu beri salam. Inilah pegangan bagi orang yang mengatakan lepas pada, memang sujud sahwi tu selepas salam, tapi lepas sujud sahwi tu tak ada tasyahud, salam, ataupun tak ada salam. Kalau mengikut ni adalah salam, dia pegang ni, mana tak ada tasyahud. Orang yang pegang ada tasyahud, dia pegang ni, ada tasyahud pula. Tetapi pengarang kitab dia, kalau kitab Baihaqi, Sunan Baihaqi tu hak cetakan India, cetakan Hyderabad, Deccan. Situ dia zaman dulu banyak, zaman dulu dia merentah Islam. Satu negeri lah dalam India tu, bukan semua India ada, satu negeri, tapi dia buat kerja besar. Raja dia tu dan pemerintah Islam pada masa tu dia buat kerja besar sangat, iaitu segala kitab ni hak pelik-pelik, hak tak ada dalam dunia Islam, dia cari, dia beli dengan harga berapa pun, dan dia cetak. Hak situlah Sunan Baihaqi hak ada kemudian ni, dia start situ. Sebelum pada tu tak ada. Ada tulisan tangan sana tidak cukup, tulisan tangan sini tidak cukup. Tu kerja besar yang dia buat tu. Kerja besar. Macam sekarang hak buat ni, kalau kita duk tengok guna komputer ni, kerajaan Arab Saudi buat sangat baik tu. Iaitu dia buat maktabah syamilah. Senang kita nak rujuk kitab-kitab ni, tak payah untuk pikul kitab banyak. Dulu ada pun masalah juga. Kalau nak tengok, terpaksa kena balik duduk mana. Ni 1800 kitab tu, 10 minit nak cari satu-satu. 1800 kitab 10 minit kita boleh cari, jumpa kita nak cari apa. Maknanya jasa dia sangat besar. Dia telah buat sesuatu. Dia telah buat sesuatu. Sepatutnya pemerintah Islam ni, tak kira lah hak negeri, hak besar mana, kecil pun, dia kena fikir benda-benda lagu tu. Sebab benda ni orang akan ingat lama. Ni kerja ni, peranan ni, sepatutnya gitu. Tapi kadang-kadang kita duk buat benda hak tak ada faedah, buat BPT saja. Buat bazir. Kalau lah buat benda-benda lagu ni, alangkah baiknya. Orang semua boleh tupai. Jadi dalam kitab Sunan Baihaqi itu, di bawah dia tu dia masuk sekali lalu kitab Al-Jauharun Naqi. Al-Jauharun Naqi itu seorang ulama Hanafi, Ibnu Turkmani. Turkmani itu Turkmenistan lah ni lah. Merdeka dah daripada Rusia, dulu bawah Rusia tu. Situ pun ada ulama besar juga. Ibnu Turkmani dia tulis kitab Al-Jauharun Naqi. Tujuan dia nya hak mana Baihaqi itu bagi dia agak melampau lah, bagi dia tak kena lah, dia kritik. Dalam kitab tu ada. Jadi dalam Al-Jauharun Naqi, Ibnu Turkmani berkata, qultu Ash'ath al-Humrani thiqah. Di bawah tu. Dia ni Ash'ath ni orang thiqah ni. Imam Bukhari ambil riwayat dia, walaupun sebagai mutabi' sahaja dia ambil, iaitu di dalam bab yukhawwifullahu ibadahu bil kusuf. Ibnu Ma'in kata thiqah, orang-orang lain pun kata thiqah juga. Yahya bin Sa'id hak payah nak terima orang tu, dia kata thiqah ma'mun, maknanya orang yang boleh dipercayai. Boleh dipercayai dan kita aman, kita tidak berasa ragu terhadap dia. Dia juga ada mengatakan, Yahya bin Sa'id kata, aku tidak jumpa sesiapa pun daripada anak buah kita hak lebih kemah lagi daripada dia, dan aku tidak jumpa daripada anak buah Ibnu Sirin
selepas daripada Ibnu Aun, orang yang lebih kemah lagi daripada dia, Asy'ath. Mana orang setara tu dia ni. Wa idza kana kadzalik, kalau dah lagu tu, fala yadurruhu tafarruduhu bidzalik. Tidak jadi masalah kalau dia seorang pun ada, dia tambah, dia kata ada tasyahud, kalau dia tambah lagu tu tak jadi masalah. Ini tidaklah jadi syarat hadis itu, tidak. Sebab apa? Sebab orang yang ingat, dia ingat ada sebut lagu tu, kita tak boleh kata tak boleh nak pakai hak dia, sebab dia orang kuat juga ingatan, tidak ada masalah. Pelupa ke apa, tak ada dia ni. Jadi apa lagi, ada pula dua orang syahid dia yang Baihaqi sendiri sebut syahid dia. Begitu juga Hushaim dalam riwayat dia ada menyebutkan tasyahud fi salah wa sakata 'an at-tasyahud fi sujudis sahwi kama sakata ulaika. Dia tak ada sebut apa-apa juga. Fa kaifa yadullu sukutuhu ala khata'i Asy'ath fi ma hafizahu wa zadahu ala ghairi. Lagu mana kita nak kata orang lain dia tak kata tu, ini menunjukkan silap Asy'ath itu. Itu tak boleh kata silap, sebab dia ingat. Ini orang panggil ziyadah thiqah, ziyadatul thiqah maqbulah. Itu mengikut kaedahnya. Tambahan orang yang thiqah kita boleh terima. Kalau orang lain tak nak sebut tasyahud, dia sebut, lepas tu dia orang balik, kita boleh terima. Itu alasan dia. Lepas tu ada lagi lah dari segi bahas lagi hak lain. Adakah hadis-hadis lain lagi yang menyebutkan ada tasyahud ni, selepas daripada sujud sahwi ada tasyahud, lepas pada tu salam pula. Ada beberapa riwayat. Di sini dalam syarah ni dia sebut, Baihaqi sebut. Tengok mari hadis ini, ulama berselisih pendapat tentang marfu' ke mata dia tu, fi raf'ihi wa matnuhu ghairu qawi, tentang marfu' ke tidak. Lepas pada tu matan dia tu tidak kuat. Lepas tu adalah dia bagi riwayat Abi Ubaidah daripada Abdullah bin Mas'ud, ayah dia, secara mursal. Mughirah bin Syu'bah, riwayat Mughirah bin Syu'bah dalam kitab Baihaqi, dia kata Nabi SAW bertasyahud selepas daripada mengangkat kepalanya daripada sujud sahwi. Qala al-Baihaqi, Baihaqi kata Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla tafarrud dalam meriwayatkannya daripada Sya'bi. Inilah orang panggil syahid. Maknanya bukan Asy'ath saja, tetapi orang lain ni ada, Muhammad bin Abdurrahman. Walaupun dia ni Ibnu Abi Layla ni dari segi fiqhnya memang orang yang dipercayai, tapi dari segi hadis orang dia dianggap lemah sikit, tidak kuat. Kalau hak dia seorang, mana orang bukanlah sesuatu yang menggembirakan, kata dia. Begitu juga ada riwayat daripada Aisyah dalam Tabarani, Mu'jam Tabarani, iaitu Nabi SAW kata, kamu bertasyahudlah, lepas tu kamu selesailah sembahyang, lepas tu kamu sujud 2 kali. Selesai sembahyang tu maknanya salamlah, sujud 2 kali dalam keadaan kau duduk, lepas tu kau bertasyahud pula. Sebut lagu tu dalam hadis Mu'jam Tabarani. Tapi dalam isnad dia tu ada Musa bin Matir. Ini orang tidak kuat, dhaif. Bahkan dianggap sebagai salah seorang perekor hadis juga. Jadi tak boleh pakai juga tu. Baihaqi tak terima sebab tak kemah. Kalau ada pun orang tak kemah. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia kata mungkin boleh dikatakan 3 hadis ni, iaitu hadis Imran, hadis Ibnu Mas'ud dan Mughirah ni, tertaqi ila darajatil hasan. Dia boleh naik oleh kerana banyak turut dia ni, ada 2-3 jalan dia ni, boleh naik sampai jadi hasan, kata dia. Lepas tu Ala'i berkata ini tidak pelik, mana tidaklah benda yang jauh sangat untuk kita terima. Apalagi memang ada riwayat yang sahih daripada Ibnu Mas'ud, kata-kata Ibnu Mas'ud. Dia kata lagu tu, mana lepas pada sujud sahwi, lepas pada salam tu sujud sahwi, lepas pada tu ada tasyahud pula. Tu riwayat daripada Ibnu Mas'ud sebagai kata-katanya adalah sahih. Dan Ibnu Mas'ud dia tak akan kata sesuatu kalau sekiranya bagi dia tidak yakin. Dengan sebab itulah orang-orang yang terima ada tasyahud lagi selepas daripada sujud sahwi tu, inilah pegangan dia.
Walaupun setengah-setengah kalangan tak saya terima sebab dia kata tak apa kemah, tapi bagi yang terima tu dia kata cukup dah untuk kita nak buat amal, sebab kita ni hadis ni naik sampai ke peringkat hasan. Hafiz Ibn Hajar pun kata hasan. Dan bila hasan boleh lah, boleh lah nak buat. Habis itu. Habis dah cerita sujud sahwi gapo ni. Cumanya baru ni kita sebut dah tentang hak baca dalam sujud sahwi gapo tu. Sebahagiannya, tapi ada lagi hak tinggal, iaitu satu perkara nak sudah ni penutup dianya, iaitu nak ayatnya. Masalah baca tu kalau tak baca ke satu tak apa, sujud saja senyap gitu. Boleh sujud saja, sebab hak utamanya di sini dia sebut sujud ya. Dia tak nak sebut hak baca tu. Cuma baru ni masalah baca tu orang dikata gini, orang dikata gini, sudah kita sebut dah baru ni. Cuma baru ni tidak sebut, iaitu hak antara dua sujud. Kan dua sujud tu, hak antara dua sujud tu nak baca ke apa? Kepada hak nak baca lah. Kalau tak saya baca sujud tu, kau duduk antara dia tu tak saya baca pun tak apa. Sebab dalam kebanyakan riwayat tak ada sebut. Tapi kalau nak baca, di situ ada khilaf pula. Ada yang kata tak payah baca apa-apa. Ada yang kata, iaitu Azra'i, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata baca serupa kita antara dua sujud lah. Kalau dalam sembahyang tu kita baca ke apa? Waktu lah. Bila dia tidak layak baca ke apa, keadaannya serupa, hak sesuainya waktu, kata dia. Rabbi ghafirli warhamni, itulah baca hak tu. Kalau nak baca. Tapi ada hadis? Tak ada. Tak ada hadis tu kan, tak ada. Cuma hak sesuai. Sebab baru ni kan kita kata hak sesuainya, Imam Nawawi kata hak sesuainya pada sujud sahwi baca subhana rabbiyal a'la lah. Bila dia tak layak baca ke apa, dan keadaan sujud dia serupa dengan sujud dalam sembahyang tu, kira-kiranya baca hak tu. Kecuali ada bacaan khusus untuk dia, tentulah Nabi SAW layak. Dan dia tidak layak, mana kira-kira hak lebih dekatnya hak tu. Tetapi oleh kerana ini berkait dengan lupa, maka ada juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lah, dalam kitab fiqh Syafi'i. Kitab fiqh lain tak ada mana. Kitab fiqh Syafi'i dia ada sebut, iaitu baca subhana man la yanamu tu. Orang ramai duk baca tu, subhana man la yanamu wa la yashud. Hak tu dia kata pun sesuai juga dengan keadaan terlupa tu. Dia kata gitu. Itu pendapat. Semua pendapat berlaku. Tidak ada siapa pun kata itu hadis hak suruh baca lagu tu. Tak ada. Jadi kita boleh lah, tidak nak baca apa-apa pun boleh. Pakai senyap sujud. Supaya Tuhan suruh Nabi Iblis, malaikat sujud pada Adam. Dia suruh sujud, dia suruh baca ke apa? Tak. Mana sujud tu sendiri tu satu kelebihan. Sujud tu sendiri tu perintah. Dia tak ada sebut. Begitulah juga di sini sujud tu sendiri tu yang menyebabkan jadi iblis dan syaitan itu kecewa. Tak ada baca gapo. Tapi kalau nak baca sepuluh sani lah. Sepuluh kata sani lah. Habis. Babu sirafin nisa qabla rijal. Ini bab orang perempuan keluar dulu sebelum orang lelaki daripada sembahyang dalam masjid. Jadi bila sudah sembahyang keluar, siapa dia nak keluar dulu? Sebab zaman Nabi SAW orang lelaki dan orang perempuan pun pergi sembahyang masjid. Jadi di sini Imam Abu Daud nak cerita, bila selesai sembahyang, dah sujud sahwi, salat ke apa selesai dah ni. Salat tu ngesut lah. Lepas salat tu nak buat gapo? Di sini dia sebut Ummi Salamah kata Rasulullah SAW bila dia buih salat, selesai buih salat, dia duduk sementara tempat duduk dia tu, tempat dia sembahyang tu. Sahabat-sahabat fikir, sahabat-sahabat kira, sahabat-sahabat faham, dia buat gitu tu supaya orang perempuan keluar pergi dulu, tidak jadi bersumbak-sumbak di antara lelaki dengan perempuan tu di pintu. Itu dia faham. Itu tujuan Nabi duduk sebentar tu dengan orang lelaki. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bila selesai sembahyang dia duduk sebentar. Lepas tu banyaklah hadis dia sebut dia baca goni, dia baca goni, dia baca goni. Dalam hadis ni sebut dia baca goni, dalam hadis ni dia sebut dia baca goni. Dalam setengah-setengah hadis tu dia tak sebut, dia sendiri buat. Cuma dia suruh orang baca gini-gini. Dia suruh. Ada.
Tu. Tetapi kita duduk tengok ni dalam kita hadis ni, sebanyak-banyak kita hadis ni, tak jumpa ni supaya orang kita duduk amal ramai-ramai ni pakak baca. Tu imam baca kau tu hak ni pun baca kata derah. Tak ada. Lepas tu tak boleh ke? Boleh kalau dengan maksud nak mengaji, nak belajar lah, tak tahu. Tapi kalau sudah kita boleh baca sendiri, tahu dah baca goni. Dan Nabi SAW daripada kita tengok tu, dia tidak kata baca semua sekali. Tak, hak dia ajar tu, hak dia sebut tu, ataupun yang diriwayatkan daripada dia baca goni. Misalnya Astaghfirullah 3 kali, memang ada. Lepas pada tu beberapa lagi lah yang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam misalnya, memang dia ada baca. Tetapi kalau kita perhati tengok, mana kadang-kadang dia baca ni, kadang-kadang dia baca ni. Tidak kata dia kumpul baca semua sekali. Tidak ada satu hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW baca lagu ni tertib dia. Tak ada. Dah kumpul semua sekali, tak ada lagu tu. Tapi kalau nak baca sendiri tak boleh kah? Kita kumpul semua, boleh. Tak ada jadi masalah, kumpul semua. Tapi jangan buat sebagai suatu kemestian. Hak tu tak boleh. Tu tak boleh. Jangan sebagai suatu kemestian. Serupa dengan semaya juga mesti ikut untuk imam. Itu tak kena. Itu tak kena. Itu tak kena. Baca tu boleh. Dan tak ada sebut kata hak baca tu sepanjang hak lepas semaya tu mesti kena duduk dalam masjid, tak ada sebut. Belah-belah jalan tubik pun boleh. Tidak syarat kena duduk cokok kita. Bahkan menghadap kiblat ke apa pun tidak syarat. Bahkan Nabi SAW sendiri bila dia semaya dia akan paling, sama ada dengan membelakangi kiblat ataupun dengan paling ke kanan. Macam-macam dia buat. Kadang-kadang dia bangun terus pergi. Baca 2-3 patah terus pergi. Ada kerja dia pergi. Kalau dia nak kecek apa-apa dia kecek lah. Tidak kata mesti lepas pada semaya tu kena baca begini-gini ramai-ramai. Tak ada hadis. Tak ada hadis. Jadi bila tak ada hadis, kita nak buat sebagai suatu ketetapan sehingga mengelirukan orang, sehingga orang ingat lagu ni lah berkali Nabi buat. Itu tak boleh. Sampai jadi keliru, orang tak boleh. Dengan sebab itu kita jangan buat tetap sangatlah. Hak Nabi ajar ni banyak. Kalau baca hadis, jumpalah. Hak orang kita nak buat tu kadang-kadang tak ada baca pun hak tu. Padahal Nabi ajar juga. Kita nak baca tetap lagu tu. Sedangkan hak dia ajar tu banyak. Hak baca selepas semaya tu tak ada. Apalagi kalau kita nak kata lepas semaya tu doa sekali ramai-ramai. Orang panggil doa jama'i. Tak ada. 2 kali pula doa. Lepas sekali mula-mula tu Al-Fatihah pula. Baca lagu tu. Tak ada. Tak ada. Lepas tu orang nak buat, tak tahu lah mari mana. Tanya dia, dia buat. Kita tak tahu lagu tu. Tak tahu. Tak molek buat lagu tu. Lepas tu mungkin orang kata, kadang-kadang orang kita ni pelik juga. Kalau orang nampak pelik sikit dia kata Wahabi selalu. Tak ada kena-mena dengan Wahabi. Kalau Wahabi kata lagu tu, mujuk dia lah, kena dia lah. Betul lah tu. Mujuk tu lah dia. Kita ni hak masalahnya. Kita ni hak masalahnya pula. Kita selalu nampak orang ni tak molek. Cuma fikir molek, biar tenang molek. Hak dia kata tu sesuai ke tidak dengan hak Nabi ni? Kalau sesuai apa ya kita duduk balok dengan dia je. Akui lah. Akui ni betul. Ni betul. Terima. Kadang-kadang kita nak menegakkan benda bahasa. Itu tak kenanya. Ambil mana hak doa 2 kali. Mungkin orang kata banyak, kau doa kau banyak. Kau boleh. Betul lah. Tapi apa tidak 3, 4, 5. Doa lah doa. Apa yang tetap 2 tu? Itu masalahnya. Setengah-setengah orang dia kata itu masalah kecil tu ayat warga dia. Tak boleh. Masalah agama ni, terutama masalah ibadat ni, kita tak boleh pandai kecil. Hak sunat biar jelas sunat. Jangan jadi sebuah wajib. Hak wajib biar jelas wajib. Lagu tu caranya. Jangan sampai hak sunat jadi macam wajib. Tak kena lagu tu. Itu mengelirukan. Jadi betul dah tu. Kalau Wahabi pun dia mujuk ke dia lah. Betul lah dia. Boleh ke dia hak tu. Nak mana?
Bukan hak tu, banyak lagi hak lain, hak kena dia. Kalau ada hak tak kena, hak kita banyak juga hak tak kena. Itu masalahnya. Bukan kita ni betul belaka. Sepatutnya kita bersikap terbuka, sama-sama Islam ni fikir, tengok ambil hak mana molek, ya. Nak tahu molek tak molek, tengok hadis lah. Dah kalau dalam hadis tak ada semaya ni 5 kali sehari. 5 kali sehari, tak ada. Segala hak kecil-kecil royak. Macam baca dalam sujud sahwi tadi, ulama semua royak. Tak ada dalam hadis. Dia kan dia royak. Benda kecil tu dia royak. Kalau tak baca pun tak apa, tapi dia royak. Kalau nak baca ni lebih sesuai gini, mungkin royak. Tapi tak ada siapa kata hadis ada. Tak ada. Royak biar betul. Maknanya hadis ni banyak. Sebanyak-banyak ni tak ada. Semaya 5 kali sehari. Tak pernah sabah tu. Itu benda tak pernah sabah. Kalau ada sebagai suatu ketetapan supaya kita buat lah ni, banyak riwayat. Hak benda sekali berlaku pun banyak dah riwayat. Apa tak lagi hak 5 kali sehari. Kalau kita fikir situ nampak dah. Tetapi memang manusia ni apabila dia pegang sesuatu, dia payah nak lepas. Itu memang tabiat manusia dah. Tabiat manusia dah. Tapi kalau kita tak ada kepentingan apa-apa, sikap terbuka lah, terima lah. Apa mana betul tu tak terima lah, tak kira lah siapa-siapa pun, tak kira lah. Jadi dia kata di sini dalam hadis ni, Ummu Salamah kata, sahabat-sahabat fikir, sahabat-sahabat berpendapat Nabi buat lagu tu bukan kerana dia nak baca apa-apa dah. Adapun dia baca, maklum dah kena baca habis wirid ni dah. Sahabat-sahabat fikir Nabi buat gitu tu biar orang perempuan tu keluar dulu supaya tidak jadi bolong di pintu. Tu sebabnya, bukan kerana nak habis wirid-wirid yang tertentu. Tak ada dalam tu, tak ada sebut. Sebab tu dia tunggu sebentar. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kalau tempat orang perempuan dengan lelaki ada sekali, kalau menyebabkan jadi bersesak-sesak sekali, molek kita buat bagi orang perempuan dulu. Itu di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan kita duduk berpusu-pusu sekali di pintu tu. Bui orang perempuan tu pergi dulu. Lepas tu orang lelaki pergi pula. Di sini bukan kerana duduk tu kerana nak baca sekian banyak wirid, tak ada. Setengah-setengah orang dia kata duduk ni itu menunjukkan Nabi ada baca apa-apa. Sahabat sendiri faham Nabi duduk tu untuk apa. Dia tak ada kata Nabi duduk tu untuk habis wirid ni, tak ada. Ni Ummu Salamah bini dia royak. Sahabat fikir, sahabat apa nama ni, anggap Nabi SAW duduk gitu supaya orang perempuan tu begitu. Habis. Tu. Sebab tu dia duduk. Kalau ada dia duduk. Ada kalanya tidak, dia tunggu bangun pergi. Kalau ada kerja apa-apa, dia pergi. Kalau dia nak bercakap pun, dia bercakap. Lepas tu setengah orang dia kata, kalau kita kata gini, dia kata tak ada wirid. Siapa dia kata tak ada wirid? Hak zikir, hak Nabi ajar tu tetap ada, bolehlah baca. Tetapi hak kita duduk sebut saat ni, baca ramai-ramai sekali tu, serupa dengan semaya tu, ikut tu imam. Lagu tu lah juga baca tu. Hak tu yang kita jadi masalahnya. Masalah nak baca tu tak ada jadi masalah. Lepas tu orang kata, jadi ni ajar supaya orang tidak doa. Siapa dia kata lagu tu? Kita tidak kata supaya tidak doa. Doa molek. Tetapi hak kita duk kata ni doa ramai-ramai tu sekali tu. Hak tu. Cuba buat mari bukti hak tu. Hak berdoa tu tak apa, molek. Memang ada pun dalam hadis. Nabi ada berdoa selepas sembahyang, ada. Tetapi cuma sebut, sahabat pun ikut dia sekali. Tiap-tiap kali sembahyang lagu tu. Kalau tidak tiap-tiap kali pun adalah dalam hadis. Biar ada sekali kau sehari kau dia pernah buat, tak ada. Bila tak ada, maka kita kena pakai apa ni, doa memang ada. Tetapi doa infiradi. Lepas tu kalau jarang-jarang sekali nak doa, sekali ramai-ramai tak boleh ke? Boleh. Tapi jangan buat sebagai suatu ketetapan. Itu benar. Sesuatu yang tidak tetap jangan kita buat tetap. Hak tetap jangan kita buat tak tetap. Gitu. Lagu tu mudah.
Lepas pada tu habis. Bagaimana nak bangun daripada semaya? Lepas selesai semaya tu nak bangun tu nak pergi lakukan. Bangun ni cara mengesok dulu kau, duduk sambil duduk kau pergi kau lakukan. Nak bangun pergi arah kanan kau, arah kiri kau lakukan. Kamu kan Nabi suka menganai kan? Nabi suka menganai. Jadi lama kan kita ingat lepas semaya tu apabila bangun arah kanan. Hak kebanyakan dia kalau dia musing arah kanan. Dia musing arah kanan. Kalau dia semaya tu kan dia pusing arah kanan, bukan pusing kiri. Tak, itu bukan bangun. Setelah selesai semua, dia bangun dia pergi arah kanan ke arah kiri. Adakah sesuatu kelebihan kepada kita kalau kita bangun tu pergi arah kanan? Ataupun tak boleh kah kalau kita pergi arah kiri? Takut-takut kita ni ingat dalam Nabi suka menganai, dia ajar kita supaya kanan semua. Takut-takut kita terikat juga dalam bab ni. Mana hak dia ajar sekatu sudahlah. Makan, menganai, memang menganai, makan. Awak kerja boleh-boleh, memang menganai. Tetapi hak ni tidak. Dia kata tapi riwayat yang pertama ni dipertikaikan oleh ulama, sebab salah seorang perawi dia tu iaitu Qabisa bin Hulb, rajulun min Tayyi majhul. Ibnul Madini dan Imam Nasai kata majhul. Dia kata Nabi SAW dia pernah bersemayam bersama Nabi SAW ni paling bangun kedua-dua belah arah dia. Kadang-kadang arah kanan, kalau dia perlu arah kanan dia pergi arah kanan. Kadang-kadang arah kiri, bila dia perlu arah kiri dia pergi kiri. Hak ni tak apa kemah riwayat sanad dia tu. Tetapi riwayat yang kedua kemah. Dan dalam Bukhari gapo pun ada hak ni. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata gapo? Dia kata jangan kamu bagi habuan daripada sembahyang kamu untuk kepada syaitan. Maknanya kamu tak boleh penuh bagi dengan syaitan. Boleh ke dia juga, boleh ke dia kata. Iaitu dia beranggapan kalau dia tidak paling arah kanan tak boleh lah. Dia kena paling pergi arah kanan, walaupun sebenarnya maksud dia nak pergi arah kiri, pusing arah kanan dulu. Jangan lagu tu. Kalau buat lagu tu walaupun selepas semaya, ada giat semaya kita tu boleh ke dia. Itu kata dia. Sebab apa? Sebab aku tengok Rasulullah selalu paling banyak ataupun lebih banyak dia paling arah kiri, dia pergi arah kiri. Umarah kata perawi ni kata lepas pada tu aku pergi ke Madinah. Lepas pada tu aku pun tengok rumah Nabi ni, kalau aku duduk kat tu imam tu lah, dia menghadap gini misalnya. Rumah dia tu arah kiri. Kemudian sabarlah Ibnu Mas'ud kata ni acak kali dia pergi arah kiri, bukan rumah dia arah kiri. Jadi tak ada lah kata ada kelebihan walaupun rumah arah kiri ni kena pergi ke kanan dulu. Pusing kanan dulu. Bukan nak dapat ada ke? Tak ada kelebihan apa. Jadi kata kanan ni molek ni bukan semua tempat juga. Bukan semua tempat juga. Bahkan kalau hak tak molek masuk ke jamban, kiri dulu, bukan kanan dulu. Kalau keluar daripada masjid, molek kiri dulu, bukan kanan. Naik atas masjid tu bau kanan. Kalau nak pakai, memang kanan dulu. Tapi kalau nak pecah, apa ni pecah kiri dulu. Pecah kasut ke apa, kiri dulu. Itu adabnya. Jadi tidak kata kiri kanan ni sama-sama menunjukkan ada kelebihan apa-apa, tidak. Kita akan kata ni ada kelebihan apabila kita tengok Nabi menunjukkan memang kelebihan duduk begini pada hak ni. Apa kita terima? Tidak semata-mata kanan kiri, tak. Misalnya hak ni lagu itulah. Sebab itulah dalam kitab kita ni dia kata hadis ini memberi pengajaran, ada dalil dalam hadis ini, iaitu orang yang mempercayai wajib sesuatu yang bukan wajib pada syarak, ataupun dia melakukannya sebagai sesuatu yang wajib, ini adalah habuan syaitan. Berarti dia bergiat kepada syaitan. Dan ini adalah termasuk dalam bid'ah mazmumah. Bid'ah mazmumah. Tak boleh buat lagu tu. Hak tidak wajibnya buat sebagai wajib. Tak boleh. Begitulah. Babu salatir rajul at-tatawwu' fi baitihi. Sekat tidak. Wallahu a'lam.